Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab baru iaitu bab 3, Nutrisi, bagi membincangkan subtopik 3.1, kelas makanan. Okey, seperti biasa kita akan tengok dululah apa standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi yang pertama, pelajar akan dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Dan yang kedua, pelajar akan dapat menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan. Okey, baik. Pernah tak anda terfikir kenapa kita makan setiap hari? Adakah kita makan tu kerana kita lapar? Okey, sebenarnya badan kita memerlukan makanan kerana makanan mengandungi zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi, makanan juga diperlukan untuk membekalkan kita dengan tenaga, membekalkan kita dengan bahan untuk membaiki tisu dan membina sel baru dalam badan kita dan juga mengekalkan kesihatan yang baik. Jadi makanan kita ni dia ada 7 kelas ataupun kita cakap makanan kita ni boleh dibahagikan kepada 7 kelas yang utama, iaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak, yang keempat adalah vitamin, yang kelima adalah mineral, yang keenam adalah pelawas dan yang ketujuh adalah air. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok karbohidrat terlebih dahulu. Jadi karbohidrat ni adalah sejenis sebatian organik yang mengandungi unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi karbohidrat ni dia berfungsi untuk membekalkan tenaga yang banyak kepada kita. Okey, contoh-contoh makanan yang ada karbohidrat ni macam nasi, okey, roti, gula yang terletak dalam minuman tu, dalam pisang pun ada karbohidrat, dalam ubi kentang dan juga dalam madu. Ini di antara contoh-contoh makanan yang mengandungi karbohidrat. Jadi karbohidrat ni kita boleh bahagikan dia kepada 3 jenis, iaitu kanji yang merupakan makanan simpanan dalam tumbuhan, glycogen iaitu makanan simpanan dalam haiwan dan selulosa iaitu karbohidrat yang membentuk dinding pada sel tumbuhan. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok kepada protein terlebih dahulu. Jadi protein ni ialah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Jadi protein ni dia akan dicerna kepada unit asasnya iaitu asid amino. Protein ni berfungsi untuk pertumbuhan dan membaiki tisu-tisu badan kita yang rosak, menggantikan sel-sel yang telah mati dan juga mensintesis enzim, hormon dan antibodi dalam badan kita. Jadi contoh-contoh makanan yang mengandungi protein termasuklah macam daging ayam, okay, dalam susu pun ada protein, dalam daging merah, dalam kekacang, dalam telur dan juga dalam makanan laut seperti ikan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kelas makanan lemak. Jadi lemak ni dia samalah seperti karbohidrat iaitu ia mengandungi unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi lemak ni terbentuk daripada glycerol dan asid lemak. Setiap geran lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Maksudnya lemak ni membekalkan tenaga 2 kali ganda lebih banyak daripada karbohidrat, okey, dalam jumlah yang sama. Okey, jadi lemak ni sebenarnya dia banyak fungsi. Okey, di antara fungsi lemak ialah ia adalah satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Kemudian lemak ni dia akan membantu melindungi organ badan kita seperti jantung dan ginjal. Kemudian lemak juga berfungsi sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E, K yang mana keempat-empat vitamin ni dia larut dalam lemak. Dan lemak juga berfungsi sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan kita. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada vitamin. Jadi vitamin ni ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi ia diperlukan dalam badan kita. Okey, diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang optimum. Jadi vitamin ni kita boleh kelaskan kepada 2 jenis, iaitu yang pertama ialah vitamin larut air dan yang kedua adalah vitamin larut lemak. Okey, contoh vitamin larut air ni macam vitamin B dan vitamin C. Manakala vitamin larut lemak ni macam vitamin A, D, E dan juga K. Okey, jom kita tengok satu-satu apakah kepentingan kesemua vitamin ni dan apa kesan dia jika kekurangan vitamin-vitamin ini dalam badan kita. Contoh vitamin A sumbernya seperti susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Jadi vitamin A ni dia penting untuk memelihara penglihatan pada waktu malam dan juga memelihara kesihatan kulit. Jadi kalau kita kurang vitamin A, maka kita akan menghadapi penyakit seperti rabun malam dan juga penyakit kulit.
Kalau vitamin B pula, sumber makanan yang kita dapat peroleh vitamin B macam yeast, hati dan juga telur. Jadi kepentingan vitamin B ni ialah dia akan memelihara fungsi sistem saraf kita dan juga membantu untuk membentuk sel darah merah. Jadi kalau kita kurang vitamin B, maka kita akan terkena penyakit seperti beriberi dan anemia. Manakala vitamin C pula sumbernya senang yang kita boleh dapat. Contohnya daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kepentingan vitamin C ni seperti melawan jangkitan penyakit dan juga memelihara kesihatan gusi dan juga mulut kita. Jadi kalau kita kurang vitamin C, kita akan mengalami penyakit scurvy iaitu gusi berdarah. Bila kita gosok gigi, kita dapati gusi kita berdarah. Itu adalah penyakit scurvy. Kemudian vitamin D, kita boleh mendapatkan vitamin D daripada sumber-sumber seperti mentega, telur, minyak ikan dan juga vitamin D ni special. Dia boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kita kepada cahaya matahari. Tapi cahaya matahari pada waktu pagi lah, bukannya waktu tengah hari, waktu petang. Okay, so kepentingan vitamin D ni dia akan membantu dalam penyerapan kalsium, dia menguatkan enamel gigi kita dan juga dia memelihara kesihatan kulit. Jadi kesan kekurangan vitamin D ni, kita akan mengalami penyakit seperti riket, sakit gigi dan juga penyakit kulit. Okey, seterusnya untuk vitamin E, sumber-sumber makanan yang kita boleh dapati seperti apa? Bijirin, sayur-sayuran hijau. Okey, so kepentingan vitamin E ni adalah dia memelihara fungsi sistem pembiakan kita. Maksudnya kalau kurang vitamin E ni, kemungkinan seseorang tu boleh mengalami kemandulan ataupun keguguran fetus. Okey, kemudian vitamin terakhir adalah vitamin K. Okey, sumber makanan contohnya susu, kuning telur dan minyak ikan. Di mana vitamin K ni mempunyai kepentingan seperti mempercepatkan proses pembekuan darah. Maksudnya kalau seseorang individu tu kekurangan vitamin K, darahnya akan lambat membeku. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pelawas. Jadi apa itu pelawas? Pelawas ni ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan kita. Jadi pelawas ni dia terdiri daripada selulosa. Ingat lagi tak tadi, selulosa ni ialah sejenis karbohidrat yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Okey, jadi pelawas ni dia berfungsi merangsang peristalsis iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan usus besar kita. Jadi pelawas ni dia penting, dia boleh mengelakkan kita daripada sembelit. Jadi sumber-sumber makanan yang ada pelawas masuklah sayur-sayuran, buah-buahan, apa lagi ni, roti gandum berserat dan juga bijirin. Jadi kalau anda tak nak kena sembelit, banyakkanlah makan sayur dan juga buah-buahan. Okey, seterusnya kita akan lihat mineral. Jadi mineral ni merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan kita. Jadi mineral ni dia tak membekalkan tenaga kepada kita. Okey, tapi badan kita masih memerlukan mineral ni dalam kuantiti yang sedikit. Okey, untuk mengawal atur proses-proses badan dan juga mengekalkan kesihatan kita. Jadi contoh-contoh mineral yang badan kita perlukan termasuklah kalsium, natrium, besi, iodin, fosforus dan juga kalium. Okey, kita akan lihat beberapa contoh mineral yang ada kat sini. Okey, contohnya macam kalsium. Jadi kalsium ni sumber makanannya seperti susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran dan hijau. Jadi kalsium ni penting untuk membantu pembekuan darah dan juga menguatkan tulang dan gigi kita. Jadi kalau kita mengalami kekurangan kalsium, maka kita akan mengalami penyakit seperti riket dan juga osteoporosis. So osteoporosis ni penyakit tulang yang rapuh. Okey, ini kerana kurangnya kalsium. Okey, kemudian mineral seperti natrium pula diperlukan dalam badan kita dan kita boleh dapatkan dia daripada sumber-sumber makanan seperti garam, daging dan juga telur, dan ia penting untuk memelihara fungsi sistem saraf kita. Jadi kalau kita kurang natrium, kita akan mengalami kekejangan otot. Besi pula ataupun kita panggil zat besi, sumber makanan contohnya hati dan daging, penting untuk membina hemoglobin dalam darah kita. Jadi kalau kita kurang zat besi, maka kita akan mengalami penyakit seperti anemia. Kemudian mineral seperti iodin kita boleh dapati daripada sumber makanan laut, dan juga buah-buahan. Jadi ia penting untuk membantu fungsi kelenjar tiroid kita. Kalau kita kurang iodin, kita akan mengalami penyakit seperti goiter, iaitu pembengkakan pada kelenjar tiroid dekat leher kita. Kemudian mineral seperti fosforus, sumber makanan, keju, daging, telur dan juga sayur-sayuran, dia akan menguatkan tulang dan gigi kita
dan membantu asid nukleik dalam DNA dan RNA. Jadi kalau kurang fosforus, kita akan mengalami penyakit seperti riket, gigi rapuh dan tidak dapat membina DNA dan RNA. Kemudian mineral seperti kalium, sumber kita boleh dapati daripada tumbuhan dan haiwan. So pentingnya adalah untuk membantu pengecutan otot, memelihara fungsi sistem saraf kita, dan kalau kita kurang kalium, kita akan mengalami lumpuh dan juga kekejangan otot. Okey, dan yang terakhir ialah air. Jadi air ni ialah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Jadi 70% daripada badan kita terdiri daripada air. Jadi air ni dia ada banyak fungsi dia. So air ni berfungsi sebagai pelarut bahan kimia, dia juga sebagai medium pengangkutan nutrien dan oksigen dalam sel. Air juga mengangkut hasil perkumuhan dalam badan kita seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar daripada sel, dan juga air dapat mengawal atur suhu badan kita melalui penyejatan peluh. Jadi di mana kita boleh dapatkan sumber air? Selain daripada minum air kosong 8 gelas sehari, kita juga boleh dapatkan sumber air daripada buah-buahan, jus buah. Macam contohnya buah tembikai, dan buah tembikai ni ada banyak sumber air. Jelas? Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana kita nak menguji kehadiran nutrien seperti kanji, glukosa, protein dan lemak dalam sampel makanan. Jadi untuk menguji kehadiran kanji dalam sampel makanan, kita boleh menggunakan ujian iodin, di mana kita titiskan iodin ke dalam sampel makanan tadi dan kita akan tengok perubahan warna perang iodin kepada biru tua. Itu menunjukkan bahawa wujudnya kanji dalam sampel makanan berkenaan. Jadi untuk menentukan kehadiran glukosa ataupun dipanggil juga sebagai gula penurun, kita boleh lakukan ujian Benedict. Di mana larutan Benedict ini berwarna biru dan kita campurkan dengan larutan glukosa tadi dan kita menggunakan kaedah kukus air. Di mana kita akan dapat tengok perubahan warna biru larutan Benedict tadi kepada mendakar merah bata. Itu menunjukkan bahawa terdapat glukosa dalam sampel makanan berkenaan. Manakala untuk menentukan kehadiran protein dalam sampel makanan, kita boleh menggunakan reagen Milon. Kita titiskan beberapa titis reagen Milon dalam ampayan albumen iaitu putih telur, and then kemudian kita menggunakan kaedah kukus air, kita kukuskan dan kita dapat tengok terdapat perubahan warna iaitu mendakan merah bata terbentuk. Ini menunjukkan kehadiran protein dalam sampel makanan berkenaan. Dan yang terakhir kita boleh lakukan ujian alkohol emulsi. Untuk menentukan kehadiran lemak, kita boleh titiskan minyak masak dalam etanol. Etanol ni adalah sejenis alkohol. Kemudian kita goncangkan perlahan, kemudian kita masukkan campuran ni tadi ke dalam air suling dan tutup, kemudian kita goncangkan. Tinggalkan beberapa minit dan kemudian kita tengok sekiranya terbentuk emulsi putih, itu menunjukkan bahawa terdapat kandungan lemak dalam sampel makanan berkenaan. Baik, kita telah pun habis membincangkan subtopik 3.1 iaitu kelas makanan. Jadi tadi kita belajar ada 7 kelas makanan semuanya iaitu karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, kita ada vitamin, kita ada mineral, kita ada pelawas dan kita juga ada air. Jadi tiba masa untuk anda buat latihan. Tengok latihan. Setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang khusus. Nyatakan kelas makanan dan fungsi bagi setiap makanan berikut. Ini adalah ubi. Sweet potato. Ini adalah ikan salmon dan ini adalah buah-buahan. So kenal pasti apakah kelas makanan ketiga-tiga makanan ini dan apakah fungsi kelas makanan itu. Kemudian kita ada soalan kedua. Fafa sering mengalami pendarahan pada gusi sewaktu menggosok gigi. Pada pendapat anda, apakah punca keadaan yang dialami oleh Fafa? Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Kita bertemu lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.